Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam 12 Syawal 1444 Hijriyah, dengan ketentuan dan takdir Allah, kita masih lagi dikurniakan dengan kebaikan yang banyak. Allah Ta'ala masih mengekalkan kehidupan kita, diberi kepada kita dengan pelbagai pemberian, antaranya iman yang sempurna, kemudian Islam yang mantap, dan tauhid yang benar-benar, iaitulah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemberian ini kita dapat melayari bahtera kehidupan dengan penuh kebaikan untuk kita bersedia mendapat kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, kita juga ucap syukur pada Allah kerana kita masih lagi dalam mood perayaan, di mana setelah sebulan Allah Ta'ala latih kita di dalam madrasah Ramadan, kita bertongkos lomos berperang dengan hawa nafsu, kita melakukan jihad, antara jihad yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat manfaatkan sepanjang bulan Ramadan untuk menjadi manusia yang benar-benar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu Allah Ta'ala kurniakan kita, iaitulah dengan satu hari kemenangan yang begitu hebat. Sebab itu pengakuan ini diakui bukan sekadar oleh orang yang beriman, malah secara simboliknya diakui oleh orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kalau tuan-tuan buka di dalam kamus bahasa Arab yang bernama Al-Munjid. Kamus ini orang mengaji Arab cukup kenal tuan-tuan, kerana ia membawa pengertian kepada banyak kalimah-kalimah Arab yang mungkin kita tidak faham di atas muka bumi Allah. Kamus Al-Munjid ini disusun oleh seorang yang bukan beragama Islam, tapi iaitulah seorang yang beragama Nasrani,
dia merupakan pakar bahasa Arab, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu kalau kita buka kamus ini, di dalam kitab ini disebut apakah dia yang dimaksudkan dengan Aidul Fitri, maka ditakrifkan Aidul Fitri itu ialah huwa Aidul Muslimun ba'da kamalatis saum fi syahri Ramadan, iaitulah perayaan Aidul Fitri itu ialah perayaan bagi semua umat Islam setelah sebulan mereka berpuasa melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemenangan itu hendaklah diukur dengan bagaimana kita menyambutnya. Alhamdulillah, kita menyambutnya dengan mengikut sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan masukkan unsur-unsur maksiat dan penderhakaan pada Allah, kerana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asallahu fil aid faka'annama asallahu fil mi'ad. Sesiapa yang menderhakai Allah pada hari-hari perayaan, maka seolah-olahnya dia menderhakai Allah ketika mana dia dihadapkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita tidak dilalaikan oleh Allah. Malam ini malam 12 Syawal, nak masuk pertengahan bulan Syawal dah tuan-tuan. Alhamdulillah kita diingatkan kembali untuk diistiqamahkan berada di dalam majlis ilmu. Malam ni kita nak sambung lagi tugas kita untuk mendapat seberapa banyak pengetahuan di atas muka bumi Allah. Kita sambung perbicaraan kitab kita yang bernama Usul Tauhid, karangan seorang ulama besar di bumi Nusantara ini, iaitulah karangan seorang ulama yang bernama Tuan Husin bin Muhammad Nasir Al-Mas'udi Al-Banjari. Ulama hebat, mudah-mudahan dengan keberkatan ilmu yang didatangkan daripada kitab ini membawa keberkatan dalam kehidupan kita. Baik, kita sambung tuan-tuan. Nak sambung tang mana? Iaitulah sambung pada muka surat 10. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kita terpisah agak lama, di mana sebulan dulu kita berada pada bulan Ramadan. Kuliah terakhir kita dulu iaitulah pada tarikh 7 hari bulan 2. Malam ni kita sambung balik tuan-tuan, iaitulah pada muka surat 10. Mungkin kita lupa dah apa perbicaraan kita sekarang tuan-tuan. Kitab ini kita berbicara tentang iaitulah dua perbuatan yang disebut sebagai af'alullah, iaitulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita lihat dan mengkaji tentang perbuatan Allah, maka perbuatan Allah itu ada dua jenis tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Satunya dinamakan af'alul ittirari, satu lagi nama dia perbuatan ikhtiyari. Dua-dua ni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak bagi faham dulu permulaan sebelum kita masuk dalam kitab kita ni tuan-tuan. Af'alul ittirari ialah perbuatan Allah yang tak ada sangkut paut langsung dengan manusia. Tu kena faham tu. Contohnya sehari kita sebut, sebab yang ni kita sedang bincangkan tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Satu lagi nama dia ialah af'alul ikhtiyari. Nama pun ikhtiyari, perbuatan itu nampak macam dilakukan oleh manusia, tapi sebenarnya tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya senang faham. Apa saja perbuatan yang berlaku di atas muka bumi ini,
semuanya ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. No, itu kena faham tu, sebab dia punya kata kunci dia. Saya ingat masa duk ngaji tauhid di pondok dulu, tok guru suruh saya pegang sungguh-sungguh dalam apa yang disebut, iaitulah kata kunci kepada tauhid. Apa dia kata kunci kepada tauhid? La tataharraku syai'un illa biiznillah, tidak bergerak dan berlakunya sesuatu. Tu kata kunci tauhid, tuan-tuan. La tataharraku syai'un, tidak bergerak dan berlakunya sesuatu, illa biiznillah, kecuali semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Tuhan tak izin, Tuhan tak gerak, tak jadi, tuan-tuan. Hak baik pun lagu tu, hak jahat pun lagu tu. Maknanya senang faham kalau kita kaji betul-betul, semuanya ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia macam kalau af'alul ikhtiyari tadi, selalunya orang tak nampak tang ikhtiyari ni lah. No, macam orang mendabik dada, siapa buat rumah tu? Dia tukang rumah. Maka bila ditanya balik, aku lah buat. Senang faham gitulah. No, padahal memang dia buat nampak pada zahir, tapi sebenarnya itu tetap perbuatan Allah. Kenapa? Karena kepandaian untuk buat mai daripada mana? Takkan tak duk dia pandai buat. Tentu iaitulah maknanya Tuhan campakkan ilmu pengetahuan kepada dia. No, lepas tu pula bila Tuhan campakkan kepandaian, dia pergi mengaji. Contoh, kalau tak mengaji sekolah pun dia pergi ikut pak dia. Pak dia tukang rumah. Dia tengok satu perbuatan pak dia. Lagu mana cara bancuh semen, lagu mana cara pasang kisi-kisi, lagu mana cara nak plaster rumah, lagu mana cara nak pasang tile. Akhirnya dia mahir. Kemahiran tu mai mana? Tetap daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Lepas tu pula bila siap rumah tadi tak akan boleh siap kalau hang mahir sekalipun. Maknanya hang kena ada bahan. No? Tentulah bahan utamanya semen. Tentu bahan utamanya ialah pasir. Tentu bahan utamanya banyak lagi lah. Kalau tile sekalipun, maknanya kita nak kena iaitulah pekakah-pekakah yang banyak. Lah kita ambil semen sudah. Boleh ada semen atas dunia ni? Tak. Tentu ada kelang semen. Kelang semen pun nak buat semen, dia kena ada apa? Raw material. Iaitulah bahan mentah dia. Bahan mentah semen apa dia? Batu kapur. Siapa ciptakan bukit batu kapur? Allah Subhanahu wa taala. Pi berkira mai, lagu mana pun itu tetap dikirakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tu pun nama perbuatan Allah, apatah lagi af'alul ittirari. Ittirari ni makna tak ada sangkut paut dengan manusia. Contoh, iaitulah cuaca. Contohnya tuan-tuan, hujan, panas, sangkut paut dengan manusia? Tak ada. Manusia hanya boleh mengkaji. Met Malaysia yang mengkaji tentang cuaca dan sebagainya, dia pun kaji, dia pun buat keluarlah satu laporan ataupun yang disebut sebagai ramalan kaji cuaca. Pagi esok panas, kemudian petang hujan. Bila kita tengok balik, maknanya hari itu mungkin dia habang hak esok, tapi esok tu tak jadi sungguh macam dia. Kalau jadi sungguh tu kebetulan. Kadang hadis sebut panas, tak tahu hujan, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, yang tu nak habang kata itu perbuatan Allah. Dan kita sedang melihat satu dalil tentang af'alul ittirari, iaitulah dalil kejadian manusia. Bermula daripada iaitulah benih yang kecil membesar sedikit demi sedikit dalam perut mak, sehingga jadi alaqah seketul darah.
kemudian jadi mudrah seketul daging, kemudian jadi seluruh kejadian anggota tubuh yang sempurna, ditiupkan roh, cukup masa iaitulah 9 bulan 10 hari, lahirlah budak itu di atas muka bumi. Maka itu lebih menunjukkan tentang af'alul ittirari, iaitulah pengaturan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagu tu, maka kita sedang berbincang tentang satu dalil yang dibawa oleh Tok Guru yang dipetik daripada suratul Hajj ayat yang kelima. Tok Guru bawa mai kat kita surah Al-Hajj ayat yang kelima, iaitulah kita ambil balik, iaitulah akhir muka surat 9, dan kemudian kita masuk pada permulaan muka surat 10. Saya ambil balik tang ni nak bagi faham ni tuan-tuan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala tu dipetik daripada surah Al-Hajj ayat yang kelima, di mana kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghatin mukhallaqah wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla summa litablughu asyuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umr likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sadaqallahul azim. Jadi kalau nak tengok panjang lagi tuan-tuan, balik buka surah An-Nur ayat yang kelima. Baik, apa maksud dia? Artinya, hei segala manusia, jika ada kamu syok daripada kembali hidup, kemudian daripada mati dan hancur. Itu dia. Maksudnya, kadang kita ni merasa ragu-ragu, bolehkah Allah Ta'ala bagi hidup balik? Satu. Yang keduanya, iaitulah logik kan kita bila mati ni, kita tengok proses, macam orang yang boleh tahulah, tanya doktor apa semua. Dia bila kita mati ni tuan-tuan, maknanya seluruh darah yang duk bergerak pada diri kita ni, proses pengepaman darah tu berhenti. Bila berhenti ni tuan-tuan, maknanya selesailah, kita pun mati, masuk dalam kubur. Dia ada berapa hari pecah perut, berapa hari sekian-sekian keluar cecair dalam badan, berapa hari pula mai seluruh serangga dan sebagainya akan makan seluruh daripada badan-badan kita ni, sampailah beratus-ratus tahun. Bila beratus-ratus tahun, mati tinggal tulang, ada yang hancur, ada yang kot ni dan sebagainya tuan-tuan. Lepas itu, kalau fikir dengan akal kita tak sampai tuan-tuan. Bila dah habis hancur apa semua ni, tiba-tiba boleh bangkit balik dengan elok, dan kemudiannya iaitulah bahawa sesungguhnya roh dan jasad akan menghadap di hadapan Allah, dibicarakan di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir tak lepas tuan-tuan yang tu. Kalau duk fikir kita ni pasal tak fikir lah, terus beriman dengan Allah dan Rasul, maka iaitulah memang patut tak usah fikir pun. Pasal apa? Pasal iaitulah kita beriman dan percaya terus satu hari kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ni Allah Ta'ala nak cerita tentang proses kejadian manusia. Kalau kita ragu-ragu dengan iaitulah proses ini. Nampak Tuhan kata apa tuan-tuan? Maka bahawasanya
kami telah menjadikan oleh kami akan datuk kamu Adam daripada tanah. Nampak? Tuhan kata permulaan kejadian manusia itu, mula-mula sekali Allah Ta'ala jadikan datuk bentuk nek kita asal kejadian manusia, iaitulah Adam daripada tanah. Itu permulaan kejadian yang asal. Kemudiannya berlakulah proses kejadian berapa kali lagi, maka iaitulah pembentukan kesempurnaan untuk menghilangkan apa dia tuan-tuan, menghilangkan kesombongan yang ada pada manusia. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tengok apa dia kata. Kemudian kami jadikan akan kamu daripada air mani pada permulaan kejadian. Permulaan kejadian Allah Ta'ala bagi jadi, iaitulah daripada air mani. Air mani ni bahasa Arab panggil nutfah, dan bila sebut nutfah selalunya dikaitkan dengan qazrah, air mani yang hina. Nah, bab kata hina tak hina tu tuan-tuan, iaitulah bila kena kain orang akan basuh kain. Padahal kalau nak kira air mani tu dia bukan najis, tapi tetap air mani yang hina. Yang ni yang disebut iaitulah oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah apabila dia menegur kesombongan manusia. Dia kata apa? Manusia ini tak patut sombong. Tak boleh ada siapa pun di kalangan manusia bersifat takabur dan sombong. Pasal apa? Pasal manusia ini permulaannya ibtida, permulaan kepada kejadian manusia ialah nutfatin qazrah, air mani yang hina. Tak kira siapa pun lagu tu lah tuan-tuan, iaitulah hang agung ke, hang raja ke, hang perdana menteri ke, hang menteri ke, ataupun hang orang yang bangsawan berkedudukan, sampai kepada orang yang mungkin dipandang hina di atas muka bumi Allah. Permulaan kejadian ialah air mati yang hina tuan-tuan. Satu. Lepas tu mubtida, iaitulah permulaan dan nihayah, kemuncak manusia. Apa dia tuan-tuan? Kemuncak manusia ialah jifah. Apa dia jifah? Bangkai yang hina. Tu dia tuan-tuan. Mula kita ayat ni, akhir kita ialah bangkai. Siapa pun lagu tu lah tuan-tuan. Dan nak habaq bangkai ni cuma kalau kita terjemah bahasa Melayu kita tuan-tuan, mungkin kita panggil jenazah, sebab iaitulah manusia ini termasuk bangkai yang dihormati saja. Yang tu maksud dia tuan-tuan. Tapi tetap bila sebut iaitulah maknanya maitah, iaitulah maknanya apa dia? Bangkai. Dan nak habaq kata manusia ni tak boleh rasa hebat bila kita ni nak bangkai yang paling busuk. Saya dah sebut dah selalu, bangkai yang paling busuk, bangkai apa? Bangkai manusia. Mungkin ada orang tanya saya, dia kata, ustaz, takkan bangkai manusia bangkai paling busuk? Pasal apa? Pasal kita mana tahu bangkai manusia bangkai paling busuk. Pasal apa? Mati-mati tanam. Mati-mati tanam. Cuba biar tengok. Biar seminggu sudah tak sadok berubat apa tuan-tuan. Satu kampung lari tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Nak tahu busuk tak busuk, pi tanya orang yang jadi penyelamat ke, orang yang orang panggil apa? Maknanya yang dia urus, contoh jumpa mayat di dalam, iaitulah dalam laut, 2 minggu dah duduk dalam laut. Nak tahu busuk tak busuk? Tak tahu, pergi tanya mereka lagu mana tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Banding dengan bangkai lembu, banding dengan bangkai kambing, banding dengan bantai kucing, bangkai manusia lagi busuk tuan-tuan. Lepas tu ada orang tanya pula, pasal apa bangkai manusia lagi busuk ustaz? Sebab kebusukan yang ada pada manusia ataupun haiwan ni, dia bergantung kepada apa yang dimakan.
kalau binatang dia ada jenis, dia panggil apa? Herbivore, hak jenis makan daun, no? Mungkin iaitulah maknanya dia makan jenis-jenis daun saja. Ada jenis karnivore, nah, iaitulah binatang ini dia makan jenis binatang lain dan sebagainya, makan daging dan sebagainya. Manusia herbivore ke karnivore ke tuan-tuan? Dah. Manusia dia panggil, kalau kata contoh lah, saya ingat mengaji sains dulu sekolah rendah apa semua dulu ni, kalau iaitulah binatang, ada jenis binatang maum, binatang yang makan daun. Ada yang jenis maging yang makan daging. Manusia serba, makan serba-serbi tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Tolak batu dengan kayu yang dia tak makan. Apa yang dia boleh makan, dia makan tuan-tuan. Tak kot, kita ada benda tak makan, tak apalah kita. Cuba buka balik kita tengok, no, iaitulah seluruh dunia ada macam-macam kelawar kita tak makan, ada jenis makan kelawar. Khidik kita tak makan, ada jenis makan khidik. Malah kalau belah Siam dekat dengan sempadan Burma apa semua tu, dia buat goreng, kita goreng pisang petang-petang, dia goreng khidik petang-petang tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu bila manusia dia makan macam-macam, maka dengan sebab itulah dia termasuk bangkai yang paling busuk. Habis nak sombong buat apa lagi tuan-tuan? Muslimin muslimat rahimahullah. Nah, itu hakikat kejadian manusia. Nah, baik. Lepas itu disebut lagi apa dia? Mula dengan air mani pada permulaannya, kemudian daripada seketul darah. Apa makna darah? Darah ni maknanya ialah disebut bahasa Arab alaqah. No, 40 hari selepas berlaku pertembungan di antara ibu dan juga ayah, maka berlakunya pertembungan tadi ialah percantuman di antara benih ayah kepada benih ibu bercampur tu, maka bermulalah proses kejadian. Selama mana? 40 hari. 40 hari itu lah sekali dia jadi alaqah, seketul darah. Kenapa nama dia alaqah? Saya buka satu kitab, iaitulah dia sebut nama dia alaqah kerana alaqah itu terbit daripada perkataan al-alaq. Apa makna al-alaq? Al-alaq maknanya ialah sesuatu yang melekat. Itu makna al-alaq. Jadi alaqah ni maknanya dia jadi darah tadi ni. Darah tu akan melekat di dinding rahim ibu. Tu permulaan kejadian 40 hari selepas daripada mula dengan air mani yang hena tadi ni tuan-tuan, maka proses dalam rahim ibu tadi dia akan membentuk seketul darah ketui. Tu yang ada orang yang gugur, ibu yang dia turun darah gugur dia pada waktu itu, dia akan keluar macam bentuk ketulan-ketulan darah. Ketulan darah tu dia melekat di dinding rahim. Jadi sebab itu melekat tu Arab kata al-alaq. Bila al-alaq tu nama dia alaqah tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Itulah proses permulaan kejadian. Kita tahu ke? Tak tahu tuan-tuan. Yang tu semua proses pengaturan oleh Allah. Sebab itu nama dia af'alul ittirari, perbuatan yang tidak ada sangkut paut dengan manusia. Malah kadang-kadang kita pun tak perasan lagi 40 hari itu orang perempuan kita dah maknanya mengandung, bermulanya proses iaitulah hamil tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Cuma boleh perasan sikit-sikit, dia kira nak loya contohnya. Lepas tu dia kira macam-macam lagi lah alamat dan tanda, baru nampak, baru pergi periksa, no, doktor bukan kata takziah, doktor kata tahniah. Baru tahu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nah, baik. Ni semua proses kejadian yang Tuhan cerita. Kemudian iaitulah selepas alaqah,
kemudian daripada seketul daging yang darinya, yang iaitulah kemudian kemudian daripada seketul daging yang jadi daripadanya beberapa anggota tubuh. Itu dia. Mula air mani, kemudian 40 hari dia jadi alaqah, seketul darah. Lepas tu 40 hari pula jadi mudrah. Apa dia mudrah? Mudrah tu seketul daging. Daging tu maknanya macam daging ketui itulah. Darah tadi tukar jadi daging. Tapi tak ada lagi anggota tubuh ke apa, tak ada lagi. Yang ada hanya seketul daging tu. Maka 40 hari jadi mudrah. Kemudian barulah 40 hari pula dia mula keluar anggota-anggota tubuh lain, mula keluar jadi kepala, kemudian keluar jadi, maknanya daripada daging tadi jadi badan, keluar tangan, keluar kaki. Cuma kita tak boleh nampak. Cuma kalau kita boleh nampak peristiwa tadi ni tuan-tuan, saya yakin tak ada manusia yang akan kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal iaitulah semuanya nampak bagaimana Tuhan caturkan kehidupan kepada manusia. Pasal itu kita tak tahu, kita bukan perasan. Macam kita tanam pokok lah. Kita tanam pokok tu. Kita tanam bermula dengan anak pokok yang kecil. Ataupun kita tanam biji benih. Lepas tu 2-3 bulan kita pun pergi siram. Tengok pokok besar elok dah. Kita bukan tahu pergerakannya. Sebenarnya setiap hari tu dia membesar sedikit demi sedikit. Pasal itu saya tengok satu dokumentari bagaimana iaitulah pakar-pakar tumbuhan daripada Jepun, dia letak kamera dekat pokok tu. Mula dia tanam biji ni, dia letak kamera, dan maknanya dia tunjuk tu bagaimana proses besar sikit sampai jadi pokok besar. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, makan masa berapa lama? Betul lah tuan-tuan. Tapi iaitulah bila nampak depa bagi buat, orang bagi apa? Bagi pelan pula berjalan tu, boleh nampak. Masa tu kita akan nampak bagaimana sempurna. Mula dia keluar, dia tumbuh tunas. Lepas tumbuh tunas dia keluar daun sikit. Macam itulah sampai besar pokok. Macam tu juga kalau kita boleh tengok kejadian manusia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tak ada ganggu gugat daripada manusia. Tak ada siapa boleh atur tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak ada. Proses kejadian manusia tu proses yang fresh. Allah Ta'ala atur kejadian yang begitu sempurna untuk kepahaman kepada manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu bila jadi mudrah 40 hari pula dia keluar tangan, keluar kaki, jadi satu lembaga yang sempurna yang dinamakan janin yang berada dalam perut ibu dan bapa. Berapa lama tu? Kalau kita ambil daripada hadis Nabi, kira tengok 40 hari. Daripada benih, daripada ayak mani, dia jadi 40 hari besar. Jadi iaitulah apa dia? Iaitulah alaqah, seketul darah 40 hari. Lepas tu 40 hari alaqah jadi mudrah. Lepas tu 40 hari pula iaitulah keluar seluruh anggota tubuh. 3 kali 4 12, 120 hari, maknanya 4 bulan. Sebab itu kalau kita mengaji fiqh, sempadan 4 bulan ini sempadan yang memisahkan seorang budak yang sempurna kejadian dan juga budak yang tidak sempurna kejadian. Pasal itu kalau budak tadi di bawah 4 bulan, iaitulah kita tak perlu sembahyangkan, kita tak perlu untuk mandikan kalau dia gugur. Maknanya iaitulah kita kafankan dan tanam begitu sahaja. Sebab
dia belum sempurna kejadian. Tapi lebih daripada 4 bulan kalau gugur, ni ada perbahasan ulama juga, tapi kita ambil yang maknanya iaitulah standard dia lebih 4 bulan, maknanya iaitulah mayat dan jenazah tadi perlu diurus macam orang biasa. Pasal apa? Sebab dia sudah ada kejadian sempurna, malah cukup lengkap anggota tadi lebih daripada 4 bulan. Allah Ta'ala dah masukkan roh kepada budak tadi ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebab itu keguguran, kalau kita nak ukur kod lah ke satu ilmu pada kita, esok kalau kita jadi ayah ke apa-apa, tengok iaitulah janin yang ada dalam perut isteri kita tu bawah pada 4 bulan ataupun atas pada 4 bulan untuk pengurusan dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Baik, itu dia. Dan terkadang tiada dijadi akan dia, maksud tidak dijadi akan dia ni, ada juga janin tadi ni selepas daripada alaqah tiba-tiba Tuhan tak buat keluar tangan, Tuhan tak jadikan kaki. Macam iaitulah dia besar-besar, keluar dia lahir tengok tangan tak ada, lahir tengok kaki tak ada. Boleh? Itu tak mustahil. Sebab apa? Semuanya ialah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung terkadang digugur akan dia, ataupun iaitulah cukup 4 bulan gugur. Itu juga kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu tak ada sangkut paut dengan manusia, atau dijadi akan dia anggota tubuh tiada sempurna kejadiannya, ataupun ada juga iaitulah lahir-lahir cacat. Cacat ni pula macam-macam jenis. Ada orang yang tengok-tengok budak tadi cukup tangan ada, kaki ada, semua ada. Tapi kalau orang yang berpengalaman, contohnya tok bidan, dia tahu. Tu yang ada satu pakcik dia kata anak dia tu mai besar cacat. Memang cacat daripada beranak lagi, dia tak perasan. Pasal tok bidan pesan lah, tok bidan kata hang terimalah, Allah Ta'ala bagi jadi anak hang ni ada kekurangan sedikit, cacat, tak apalah. Lepas tu bila dah tok bidan balik apa semua, dia duk fikir tak ada apa-apa. Orang dulu pula bukan nak periksa, bukan nak apa, tuan-tuan, dia tengok anak dia okey, mata elok, kaki elok, tangan elok, semua elok. Rupanya cacat apa? Dari segi pemikiran dan sebagainya ada kecacatan sedikit sebanyak. Jadi orang yang berpengalaman ni dia tahulah itu persoalan dia. Yang tu semua iaitulah kita kena bersedia untuk menerima, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal apa Tuhan buat ada orang yang cacat. Ada orang yang kita sebut sebagai orang yang kurang keperluan dan juga iaitu tubuh badan dia dan sebagainya. Pasal apa? Supaya kami nyatakan bagi kamu dengan kuasa kami menjadi akan segala yang tersebut itu. Nampak? Maknanya kami nak habaq ke hampa. Lebih kurang macam itulah kata Allah. Siapa yang berkuasa? Siapa yang berkuasa? Kalau ikut keinginan kita, semua kita, kalau siapa yang nak dapat anak, semua nak anak hak elok. Tak ada orang mahu anak cacat, tapi Tuhan bagi cacat. Maknanya nak habaq kata kuasa yang sebenar, siapa yang paling berkuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu bila dia main lagu manapun, terimalah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Karena itu pengaturan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang bila kita faham tu, baru kita tahu. Mungkin kita ni Allah Ta'ala bagi anak hak elok. Ada orang yang nak anak hak elok, anak dia jadi OKU contohnya, tuan-tuan. Tak apa
apa? Itu satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah yang tertentu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua untuk menggambarkan keagungan Allah dan kelemahan di pihak kita. Dan sebab itulah kita mengaji tauhid, salah satu sifat agung bagi Allah Ta'ala termasuk sifat ma'ani, apa dia? Iaitulah sifat iradah, berkehendak. Maksud berkehendak tadi Nahabak kata kita berkehendak, Allah Ta'ala berkehendak, tapi kehendak Allah lebih utama. Kehendak kita ni kehendak yang majazi, pinjaman saja daripada Allah. Tu kita nak, kadang kita tak dapat. Kita mau lagu mana, maka kita tak dapat. Nahabak kata apa? Ada satu kuasa yang mengatur kehendak. Siapa dia? Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Terima. Kadang kita nak lagu ni tak dapat. Dia contoh nak semua orang nak kaya, tapi tak semua orang kaya. Semua orang nak sihat, tapi tak semua orang akan sihat. Penghujung dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, Nahabak kata kuasa utamanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita pegang dengan kaedah tauhid ini, kita akan menjadi orang yang benar-benar tunduk pada Allah, dan kemudian hati kita akan tenang apabila berlaku apa jua pun, iaitulah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanda tuan-tuan, akan demikian jua kuasa kami, wallahu alam. Insya-Allah kita sambung pula dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat dan juga mendapat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada, no? Kalau tak ada, tak apalah. Takat itulah dapat sampaikan pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada silap dan salah, dan saya rasa belum terlambat untuk mengucapkan minal aidin wal faizin kullu antum bi kullu amin antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.